Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kita akan berkongsi tentang bagaimana tips-tips untuk kita run iklan chatbot Kopi Pejuang ni lah. Jadi sebelum kita nak run iklan kita, kita ada dua perkara penting yang perlu diambil berat. Okey, jadi dalam video ni saya akan menyentuh dua perkara ini. Orang kata persediaan sebelum kita nak run iklan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dua perkara penting ni? Okey, yang pertama adalah copywriting yang ingin kita tulis di dalam iklan kita. Copywriting yang macam mana, panjang ke pendek. Okey, jadi yang kedua adalah konten yang digunakan, sama ada gambar ataupun video. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu persatu. Saya akan go through copywriting dulu ya. Okey, saya akan kongsikan kepada anda supaya anda lebih jelas jenis-jenis copywriting yang boleh anda gunakan. Okey, ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama ni kita panggil orang kata copywriting satu baris. Maksudnya kita highlightkan kat situ terus, kita tulis satu baris ayat je. Seperti yang anda semua boleh tengok kat situ. Ayat dia bunyi, diri sendiri pun tak percaya dapat 5 kali satu malam. So, apa kelebihan Kopi Pejuang yang kita highlightkan dekat dalam copywriting tu? Iaitu 5 kali satu malam. So, kat mana kelebihan-kelebihan Kopi Pejuang ni yang kita nak dapatkan? Maksudnya apa kesan-kesan yang kita boleh offer kepada prospek kita ataupun bakal pelanggan kita? So, kat mana nak dapatkan benda ni? Semuanya ada dekat dalam testimoni-testimoni yang ada kat dalam Telegram channel kita kongsikan nantilah. Okey, so kelebihan-kelebihan ni semua kita akan semua terdapat dekat dalam testimoni-testimoni. So kita tinggal ambil je poin-poin kat dalam testimoni tu, kita buat copywriting. Okey, jelas ya? Okey, kita pergi pula kepada jenis copywriting yang kedua. So jenis copywriting yang kedua ni kalau anda boleh tengok dia ada beberapa orang kata poin-poin yang kita highlightkan kat dalam copywriting ni lah. Jadi yang pertama adalah headline. Headline tu diri sendiri pun tak percaya dapat 5 kali satu malam. Itu adalah headline. So headline ni berkait rapat dengan orang kata kelebihan ataupun USP produk ni lah. Okay, so yang macam saya cakapkan tadi, USP atau kelebihan ni kita nak dapat kat mana? Dekat dalam testimoni. Okay, perkara yang kedua adalah orang kata body. Lepas headline dia ada body. So body tu yang mana? Yang fungsi Kopi Pejuang tu. Okay. And then yang ketiga kita ada urgency. Okay, kita tulis kat situ apa yang urgensinya. Promosi kita sangat terhad. Sebab tu kita ada bagi tahu juga ada cabutan bertuah. Dan last sekali kita ada CTA. CTA ni apa? Call to action. Kita dah penat-penat cerita pasal produk kita. Kita naklah prospek kita membeli. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu bagi arahan kat diorang. So tekan butang send message kat bawah sekarang. Okay. Jadi jenis copywriting yang ketiga adalah yang berbunyi begini. So jadi beza dia adalah kita ubah je dekat body tu. Yang tadi kita tulis fungsi Kopi Pejuang. Yang ni kita tulis cara guna. Yang lain sama. Okay. Jadi kat sini anda boleh tengok ada jenis yang pertama, jenis yang kedua dan jenis yang ketiga. Terpulang kepada anda nak menggunakan yang mana satu. Jadi sebelum saya nak teruskan kepada konten, apa tips-tips yang untuk copywriting ni yang anda boleh praktiskan? Yang pertama, kena ada USP yang jelas untuk di-highlightkan di dalam copywriting. Itu yang paling penting. Sebab kalau tak jelas, macam mana prospek nak klik iklan anda? Okay, so nanti anda buat iklan tak ada orang pun klik iklan anda. Okay, yang kedua, elakkan bahasa double meaning yang boleh melanggar polisi ataupun bahasa-bahasa yang berunsurkan lucah. Sebab benda tu akan melanggar polisi-polisi ataupun peraturan yang dah ditetapkan oleh Facebook. Yang ketiga, boleh gunakan copywriting, tak kisah jenis yang macam mana. Satu baris boleh ataupun yang ada headline, body, urgency tu semua pun boleh. Nak panjang pendek ke pun boleh. Yang penting message yang kita nak sampaikan jelas. Okay. So
Cukup sampai di sini saja untuk copywriting tu. Kita teruskan pada apa jenis-jenis konten yang kita boleh gunakan untuk gambar ataupun video. Okey, jenis yang pertama kita boleh tengok. Ini kita panggil orang kata gambar yang natural. Gambar yang kita ada produk, kita tangkap gambar. Supaya kalau kita letak gambar produk, at least letaklah secawan kopi kat sebelah. So kita tahu, prospek tahu apa yang kita jual ni adalah kopi. So contoh lain yang anda boleh buat macam gambar yang kat dalam yang saya tunjuk sekarang ni, anda macam biasa kita orang minum kopi, boleh letak kopi kat sebelah, letak produk kopi pejuang sebelah. Okey, jenis yang kedua adalah anda boleh pegang produk, anda boleh nampakkan parcel ataupun anda boleh pegang produk. Contohnya anda nak buat post. Okey, anda nak post barang. Anda boleh letak produk, anda pegang barang yang anda nak post tu. So orang tahu anda berniaga online. So orang tahu anda berniaga online, so diorang pun nak tekan anda punya iklan. Okay, jenis yang ketiga ni kadang-kadang ada di antara kita yang tak reti nak edit gambar. Jadi nak letak tulisan macam mana. So apa yang anda boleh buat, anda tulis apa USP atau headline yang tadi kita tulis dalam copywriting, kita tulis juga dekat kertas. Lepas tu letak dalam gambar supaya orang jelas. Kopi ni apa kelebihan dia, 5 kali 1 malam ke. Okey, so letak gambar produk juga, so clear kat situ kita jual kopi, itu kesan dia. Gambar yang natural, tangkap gambar sendiri. Okey, so far itu untuk gambar. Untuk video pula macam mana? Okey, apa benda yang paling senang saya boleh suggestkan kat sekarang kat anda semua? Ramai yang antara kita ni, ramai yang sekarang ni yang menggunakan TikTok. Jadi saya akan tunjukkan satu video contoh yang menggunakan TikTok. Okey. Okey, saya play ya. Okey. Jadi anda tengok video ni. Kalau anda post sahaja video ni, orang tak faham. Jadi sebab tu anda kena tambah orang kata headline sikit, tajuk sikit. Orang kata 3 kali 1 malam dekat atas, ataupun tulis dekat bawah tu ada tulis barang sampai baru bayar. Itu pun boleh menarik prospek-prospek kita ataupun bakal pelanggan kita. Sebab sekarang ni ramai orang yang sukakan COD. Jadi sebab tu diorang akan klik iklan anda. Okey, sebelum saya tamatkan perkongsian saya, tips-tips untuk anda untuk konten ni, yang pertama, kena ada USP yang jelas yang di-highlightkan di dalam konten. Yang kedua, elakkan guna gambar yang sudah ada di dalam Telegram channel. Kalau boleh, tangkap gambar ataupun shoot video sendiri supaya gambar-gambar yang anda gunakan ataupun video yang anda gunakan tu lebih fresh. So, tak adalah prospek kita ni ataupun bakal pelanggan kita ni tengok video yang sama saja dekat iklan dekat Facebook diorang tu. Jadi diorang takkan tekan iklan gambar yang sama. Okey. Dan yang ketiga, elakkan gambar ataupun video yang double meaning, yang boleh melanggar polisi. Okey. Yang ada gambar berunsurkan lucah, cukup sekadar yang nampakkan kita ni jual kopi, straightforward, dan orang jelas dengan mesej yang kita sampaikan. Okey. Jadi cukup sampai di sini saja perkongsian saya tentang tips untuk membuat iklan, yang kita fokuskan lebih kepada copywriting dan konten yang kita nak gunakan. Jadi untuk untuk technical part, bagaimana kita nak setting iklan dekat Facebook, kita akan berjumpa di video akan datang. Okay, sekian, terima kasih.